Salam sejahtera. Ada yang kata Najib dalam bahaya besar apabila pendedahan ini dibuat di mahkamah. Ini berkaitan dengan 1MDB dan sudah lama kita tidak bercakap tentang 1MDB. Hari ini satu lagi pendedahan yang cukup lumayan, cukup hebat, cukup membangun pikiran kita. Bukan membangun apanya, kita terbangun daripada selama ini sudah macam terlupa-lupa tentang 1MDB. Apabila salah seorang saksi utama yang paling dikehendaki, nombor 2 daripada Jolo, ialah Jasmine Loh. Dia kata semua perlu dirujuk dan diluluskan Najib, kata bekas peguam 1MDB. Jasmine Loh, bekas peguam 1MDB Berhad memberitahu Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini bahawa kelulusan Datuk Seri Najib Razak diperlukan sebelum sebarang langkah dibuat dalam operasi 1MDB kerana beliau memegang 3 jawatan penting di dalam syarikat itu. Jasmine Loh Aishuan, 50 tahun berkata adalah menjadi amalan malah sebelum beliau menyertai syarikat itu ke semua perkara perlu dikemukakan kepada Najib yang memegang jawatan Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan pengerusi lembaga penasihat CBOA 1MDB sebelum sebarang projek diambil 1MDB. Ia merupakan amalan dalam 1MDB untuk setiap perkara dirujuk kepada Najib dahulu. Sebenarnya ia merupakan keputusan seorang individu yang membuat semua keputusan ini, kata Jasmine Loh. Bagaimanapun peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, terdapat perbezaan antara ketiga-tiga peranan anak guamnya dan Loh sebagai peguam seharusnya tahu bahawa Najib selaku CBOA tidak boleh membuat keputusan tanpa merujuk terlebih dahulu kepada lembaga pengarah 1MDB. Sebaliknya, anda dengan sengaja tidak mengendahkannya sebagai sebahagian daripada konspirasi untuk memperdayakan 1MDB, kata Muhammad Syafiee. Loh bagaimanapun, Jasmine Loh bagaimanapun tidak setuju dengan cadangan Muhammad Syafiee itu dan menegaskan Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan serta CBOA merupakan individu sama dan satu kelulusan daripada beliau merupakan kelulusan daripada ketiga-tiga peranan yang dimainkannya pada ketika itu. Ketika menyertai 1MDB, ia sudah menjadi amalan dan kami bergantung kepada penasihat kesetiausahaan syarikat profesional. Jika mereka mempunyai pandangan berbeza, mereka akan melakukannya seperti itu, katanya. Mengenai soalan lanjut daripada peguam itu, Jasmine Loh tidak bersetuju dengan testimoni oleh bekas pengurus bank Goldman Sachs, Tim Lesner ketika perbicaraan kes 1MDB Raja Eng di Mahkamah New York mengenai bagaimana beliau merupakan komponen utama yang menghubungkan ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Jo dengan syarikat itu. Muhammad Syafiee bertanya, adakah anda sedar anda dilantik pada asasnya hanya untuk membuat dokumen yang tidak sah di sisi undang-undang menjadi sah? Kata Jasmine Loh, saya tidak sedar. Muhammad Syafiee kemudian membaca petikan daripada testimoni Lesner di Mahkamah New York dan menyatakan Loh tidak gembira dengan jumlah wang yang akan diterimanya daripada 1MDB kerana ia tidak mencukupi dan Loh berkata beliau tidak bersetuju terhadap sebarang kenyataan itu. Najib 70 tahun menghadapi 4 pertuduhannya itu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Perbicaraan di hadapan Datuk Collins Lawrence Square bersambung. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam semua. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan di Dewan Rakyat hari ini apabila Wan Saiful Wanjan cuba menerbitkan kekeliruan dengan mengatakan bahawa dia kononnya telah didatangi oleh seseorang untuk menyokong Anwar Ibrahim. Lalu ditawar pula dengan satu sogokan bernilai 1.7 juta ringgit. Mula-mula saya membaca laporan ini, pendedahan di Parlimen ini, mendengar kenyataan Wan Saiful, terkejut juga.
tidaklah terfikir sehingga ke dalam mana kesannya. Rupa-rupanya pendakwaan ataupun dakwaan Wan Saiful tentang perkara ini bukannya membawa kesan negatif kepada kerajaan, bukannya membawa kesan negatif kepada Anwar Ibrahim terutamanya, tetapi ia telah pun sendiri datang menyusahkan Wan Saiful sendiri. Ini kerana telah diberitahu sebentar tadi. Belum sampai sejam atau selepas sejam beliau mendedahkan tentang sogokan 1,7 juta itu SPRM telah buat kerja. Jadi kita ucapkan tahniah syabas kepada SPRM kerana cekap di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Tidak berlengah-lengah, bukan seperti biasa menunggu laporan polis baru mereka bertindak. Kali ini tanpa menunggu laporan polis, SPRM terus menghubungi Wan Saiful. Mereka hubungi dengan beberapa perkara yang saya rasa mungkin mahu mereka rungkaikan. Mungkin pertama ialah siapa orang yang mendatangi Wan Saiful itu untuk mahu memancing, kononnya untuk menyokong Anwar Ibrahim, dan duit 1,7 juta itu yang mana Wan Saiful nyatakan kononnya daripada digunakan untuk memancing ahli parlimen, lebih baik digunakan untuk kebajikan rakyat. Bahasanya macam seakan-akan hero, tapi bahasanya sebenarnya menyusahkan dirinya sendiri, membahayakan diri Wan Saiful sendiri. Ini apabila SPRM mendapat perkara begitu, ada pendedahan seperti itu, pastilah SPRM nak tahu itu unsur sogokan, itu ada unsur rasuah. Yang menjadi masalah kepada Wan Saiful ialah nanti bila dia siasat, dia perlu memberitahu cerita sebenar, siapa orang yang dijumpai, dan silap-silap hari bulan dia perlu ke mahkamah untuk menceritakannya. Jadi bukankah itu satu masalah besar kepada Wan Saiful? Kekecohan tercetus hari ini apabila Wan Saiful Wanjan mendakwa dia ditawarkan habuan untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wan Saiful yang juga merupakan ahli parlimen Tasik Gelugur mendakwa dia ditawarkan peruntukan 1,7 juta untuk kawasannya. Tetapi apa yang menarik saudara-saudara sekalian ialah apabila beberapa netizen atau kita cakap berpuluh-puluh netizen dalam ruangan komen di channel saya, di konten berita-berita yang lain, mereka bertanya, apa pentingnya Anwar Ibrahim mau dapatkan sokongan daripada Wan Saiful? Masih ramai lagi ahli parlimen lain yang boleh dipancing kalau betul anak dipancing. Kenapa pula Wan Saiful yang dipancing? Walhal Wan Saiful ini adalah orang yang kita boleh cakap tegar, penyokong setia kepada Muhyiddin Yassin. Jadi kenapa mahu pula pancing dia? Bukankah lebih baik pancing orang yang kurang setia? Di dalam Perikatan Nasional, saya rasa ada lebih ramai orang yang lebih tidak setia berbanding Wan Saiful. Tapi kenapa pula Wan Saiful? Itu pertama. Yang kedua, 1,7 juta itu betulkah ada? Kalau ada, apa buktinya? Di mana tempatnya? Jangan-jangan nanti pula akan jadi fitnah. Nah, silap-silap hari bulan, pegawai-pegawai Anwar Ibrahim atau ahli-ahli parlimen yang lain pula akan buat laporan polis supaya Wan Saiful disiasatlah pula. Ini yang paling membahayakan. Jadi Wan Saiful yang cuba untuk mencipta persepsi, cuba untuk memanaskan keadaan. Sebab perkara seperti ini ialah perkara popular. Bila itu perkara popular, maka semua orang pun mau gunalah, mau pakailah kan. Sebab paling senang mendapat sokongan. Lalu bagaimanapun kata RSN Raya PH Jelutung, beliau menggesa Wan Saiful membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atas dakwaannya itu. Kata Raya, kalau kamu anak jantan buat laporan SPRM, tak payahlah Raya.
Belum lagi Wan Saiful buat laporan polis, laporan SPRM. SPRM dah sendiri datang minta laporan daripada Wan Saiful. Jadi Raya tak payahlah buang masa kerana SPRM sudah pun menghubungi Wan Saiful untuk minta laporan dan bukan buat laporan. Haha. Sementara itu Wan Saiful juga dicabar jika berani mengulangi tuduhannya itu di luar parlimen. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul kemudian meminta Wan Saiful untuk menghentikan dakwaan berkenaan. Salah satu di komen di ruangan komen, Brown Falcon kata, sembang bolehlah, kebanyakan ahli politik Malaysia ini sembang kari saja banyak. Hanya mahu sokongan, tapi ada yang tidak buat kerja, buang masa saja, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Teruk betul perangai pembangkang. Terjerit-jerit dan amat biadab. Itu komen daripada salah seorang pemimpin parti politik UMNO. Beliau terkejut dengan tindakan ahli parlimen pembangkang yang telah pun dianggap oleh beliau sebagai biadab, perangai teruk dan tidak beradab. Ini apabila keadaan di parlimen baru sahaja selesai. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong bertitah supaya menjaga adab dan teladan dan juga menjadikan Dewan Rakyat itu adalah Dewan yang mulia. Mereka sudah ambil pusing ataupun sudah buat hal. Kemarin kita dikejutkan dengan tindakan ahli parlimen daripada pembangkang keluar dewan. Belum apa-apa, baru sehari. Bayangkan kalau sudah 20 hari, apa lagi yang boleh berlaku. Baru sehari mereka sudah bertindak keluar dewan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi menyifatkan pembangkang masih dengan budaya lapuk mereka seperti terjerit-jerit ketika sidang Dewan Rakyat berlangsung. Semalam, ahli parlimen Brok Pembangkang bertindak keluar dewan selepas tidak berpuas hati kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Susulan kejadian itu, Puan berkata tindakan pembangkang adalah sesuatu yang biadab. Ketika Perdana Menteri baru memulakan ucapan menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Memang teruk, pembangkang, kata beliau. Amat biadab keluar dewan ketika Perdana Menteri ke-10 baru mula ucapan menjunjung kasih kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ke-16. Pembangkang macam tidak boleh dinasihati. Titah perasmian Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Ibrahim cukup jelas, kata Puan. Tidak masuk akal. Penggubal undang-undang tidak ikut peraturan. Ucapan menjunjung kasih pun jadi kecoh, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Protes oleh ahli parlimen pembangkang itu dibuat. Susulan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul membenarkan Anwar yang juga ahli parlimen Tambun untuk menyampaikan penerangan menteri berkaitan ucapan tahniah dan ikrar taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan ucapan terima kasih kepada Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tindakan Anwar memberikan penerangan tersebut di tengah-tengah sesi perbahasan titah diraja adalah menyalahgunakan sokongan majoriti yang dimiliki oleh kerajaan. Mengulas lanjut, Puan yang juga bekas ahli parlimen Batu Pahat berkata, kerajaan membawa usul menggunakan peraturan 14 dalam kurungan 2. Ia diundi. Masalahnya pembangkang masih dengan budaya lapuk. Terjerit-jerit, kata-kata kesat dan mencela tidak ikut peraturan, dianggap hero dan berprestasi tinggi. Elok speaker semak balik peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 2. Apakah ahli yang digantung boleh ditarik balik segala kemudahan mereka dalam tempo penggantungan itu? Ujarnya. Dalam pada itu, Puan juga mengimbas kembali tentang penggantungan ahli parlimen yang pernah berlaku sebelum ini. Gobind Singh Dio Puchong dan Fong Poh Kuan Batu Gajah pernah digantung lama dan hilang segala kemudahan ahli parlimen mereka.
Gobin dapat balik gaji dia atas perintah Mahkamah Persekutuan. Elok peraturan ini dikaji semula. Jangan bazir duit pembayar rakyat. Hadir parlimen hanya buat kecoh. Bidas beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, pembangkang juga dianggap derhaka kepada Agong, tidak beri laluan Perdana Menteri ucap tahniah dan taat setia. Itu adalah satu lagi laporan yang dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, satu perkara yang kita tertarik dengan gesaan dan juga cadangan daripada Puad ini ialah apabila dia kata, kalau Speaker Dewan semak semula peraturan mesyuarat 44 dalam kurungan 2. Apakah ahli yang digantung boleh ditarik balik segala kemudahan mereka dalam tempoh penggantungan itu? Kerana beliau mengambil duluan, iaitu Gobind Singh Dio dan juga ahli Parlimen Batu Gajah pernah digantung lama sehingga segala kemudahan mereka sebagai ahli Parlimen ditarik, termasuk gaji dan perkara-perkara lain. Bukankah itu lebih baik untuk dapat mendidik dan mengajar ahli parlimen supaya lebih berhati-hati dan menjaga adab mereka? Gobind hanya dapat balik gajinya atas perintah Mahkamah Persekutuan. Jadi kata Puad, elok peraturan ini dikaji semula. Jangan bazir duit pembayar cukai. Hadir parlimen hanya buat kecoh, merugikan, kata Puad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.